Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa an yufahimana wa an yaftaha alaina futuhal arifin. Innahu ala kulli syai'in qadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita akan sambung pengajian kita pula, iaitu risalah fi'il mantiq bagi Syekh Yasin Al-Fadani rahimahullahu taala. Pada malam ini kita akan masuk hukum pertama bagi qadiyah, iaitu at-tanaqud. Apa dia tanaqud? Insya-Allah kita akan baca kitab. Kata musannif kita rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fit daraini amin. At-tanaqud. At-tanaqud. Apa makna tanaqud? Ini hukum pertama. Hukum yang pertama bagi al-qadiyah. Oleh kerana bahasa at-tasdiq ia serupa dengan bahasa at-tasawwur, iaitulah ada mabadi, ada al-maqasid. Mabadi bagi tasdiqat ialah al-qadaya wa ahkamuha, yakni segala qadiyah yang mana kita telah baca bidah, pembahagian dia tu, dan juga hukum. Sebenarnya hukum bagi qadiyah ni banyak, tapi ulama mantiq ambil bahasa hanya dua saja. Kalau kita tengok kita al-mutawwalat, banyak bahasa. Cuma yang ulama mantiq tak ada, mudah-mudahan untuk mubtadi'in dan juga mantiq tak ada khilaf, hanya dua saja, iaitu at-tanaqud dan juga al-aks, yakni al-aks mustawi. Insya-Allah kita akan bahas lepas at-tanaqud. Maka at-tanaqud ni panggil hukum pertama. Tengok apa dia tanaqud. Kata musannif kita rahimahullahu ta'ala, at-tanaqudu. Tanaqada yatanaqudu tanaqudan. Tanaqud tafa'ala yatafa'ulan. Mana belawai gimari lah kita katanya. Dah. Ma huwa tanaqudu? Apakah dia tanaqud itu? Jawab dia, huwa ikhtilafu qadiyataini. Ikhtilaf dua qadiyah bil ijabi wassal, bihaisu iza sadaqat ihdahuma kadhibat al-ukhra bid-darurati. Ni tengok. Kita tengok takrif ya. Nak panggil tanaqud fil istilah, iaitu di sisi ulama mantiq, yang pertamanya ia kena ikhtilaf qadiyataini. Ikhtilaf qadiyatain kita pakai katanya, kalau ikhtilaf mufradai tak panggil tanaqud. Ikhtilaf dua mufrad, Muhammad la Muhammad, kita kata Muhammad dengan tidak Muhammad, dia tak panggil tanaqud. Nak panggil tanaqud nak qadiyatain, dua qadiyah. Berartinya ada dua qadiyah. Dua qadiyah ni berlawan. Dua qadiyah ni yang mana kita telah baca lepas dah tu. Dua qadiyah. Qadiyah dengan makna kata mahtamala sidqa wal kadhiba li zatiha. Qadiyah dengan makna tu, barang yang boleh ihtimal sungguh atau bohong li zatih, yakni baginya, bagi ma, iaitu kena qada qadiyah, kena qada kalam. Maka qadiyah ni dengan makna kalam khabari, boleh terima bohong ataupun sungguh bagi di kalam saat ni tu. Dah. Maka nak panggil tanaqud nak menyalahi dua qadiyah, yakni dua kalam khabari. Kena ada dua. So tak panggil tanaqud. Sebab nak panggil tanaqud berlawan dengan ia,
panggil bina musyarakah kan, musyarakah so tak angin musyarakah dia kena dua ke atas. Pas sini dia nak dua qadiyatai ni. Menyalahi tak ni tu menyalahi pada pihak mana? Habis itu musannif kita katanya bil ijabi wassal. Setengah kitab bil kaif. Setengah kitab ikhtilaf qadiyataini fil kaif. Ada juga aku tu. Dah. Ada juga tak ada. Oleh kerana kaif di kerana kaif tu ia ada ijab wassal sama ya. Sini bakal sebut dah. Menyalahi fil ijab apa ijab pada isbat. Wassal ni pada nafi. Makna ini makna kata satu qadiyah tu ada isbat, satu qadiyah nafi. Dah. Yusuf makan. Yusuf tak makan. Ialah tu. Yusuf makan. Satu qadiyah. Yusuf tak makan. Qadiyah yang kedua. Tu. Menyalahi pada ijab wasal. Yang ni jumlah pertama kita katanya Zaid, kita buat Hasan Al-Hasan akil makan. Hasan juga laisa bi akil. Dah. Dua qadiyah ni. Ini qadiyah pertama. Ini qadiyah yang kedua. Menyalahi ni. Kenapa menyalahi? Yang pertama isbat, dia panggil ijab. Yang kedua nafi ni ada laisa ni. Dia panggil sal. Menyalahi ni. Apabila menyalahi ni, dah. Menyalahi tara mana? Bihaisu. Isu ni bihaisu ni nak taswirkan tak ada. Bihaisu ni nak oyak nak taswirkan buat ditaswir nak oyak katanya nak taswir nak oyak rupa kata menyalahi dua qadiyah pada mujab pada isbat sama ada nafi so lagu mana rupa bihaisu iza sadaqa dengan sekian apabila benar ihdahuma salah satu pada kedua. Benar salah satu. Artinya kalau contoh ni sila kita kata benar hak ni benar sadiq. Kita kata hak ni sadiq, qadiyah ni sadiqah. Kazibat ukhra bit-darurah. Dah jadi kazibat apabila benar satu, benar salah satu berdua. Kazibat al-ukhra bit-darurah. Hak satu lagi tu bohonglah oleh yang lain bit-darurah. Apa bit-darurah? Yani dengan tanpa fikir banyak. Tak kena fikir banyak lah. Dengan tak kena fikir tilik. Kita kata ini. Contoh. Kita kata jumlah ni. Hasan akilun. Hasan yang makan, kita kata. Satu lagi Hasan tidak makan. Dua ni berlawan ni. Berlawan guna berlawan ni. Dengan makna kata kalau hak ni benar, kalau salah satu pada kedua ni benar, masalah kita katanya Hasan ni sadiq, hak ni benar, hak ni sungguh. Hasan makan hak sebenar. Maka apabila kita tahu hak ni benar, hak ni dengan cara tamyiz tak kena kira banyak dah. Katanya hak ni qadiyah ni kazibah. Dah, qadiyah ni kazibah. Bid-darurah. Apa bid-darurah? Tak ada berhajat ada dalil dah. Bukan kata mana dalil kata Hasan tak makan. Tak dah, tak ada dalil dah. Sebab apa? Sebab kita kata hak pertama ni benar, hak ni nak bohong tamyiz. Sebab tak boleh hadis. Tadi Hasan kita nak hukum makan tak makan tak masuk tulah. Tak boleh hadis. Minit tulah, makan tak makan tak boleh hadis. Setelah mana kita kata Hasan makan pada bunyi pukul 1, pada masa yang sama juga Hasan tak makan tu bohong. Kita kata pukul 1 tu Hasan makan sungguh. Pada masa yang sama tu juga Hasan tak makan tu bohong. Inilah rupa orang panggil at-tanaqud. Dah, dia panggil tanaqud ni lah rupa dia. Pagi kita tak ngaji apa ni? Ini panggil wasilah. Ini dia panggil wasilah. Yang matlamat kita naknya ialah al-qiyas. Qiyas tu kita nak inti at-tasdiq ia al-qiyas ataupun dikenal juga panggil ad-dalilul al-aqliyu, dalil akal. Dalil yang dibasakan kepada akal. Oleh kerana dalil
dalil dia dua, dalil akal, dalil nakal. Dalil akal ni makna kata akal semata-mata. Dalil nakal makna kata dalil yang campur di antara akal dan juga nakal. Dikanak nakal di sini, an-nakal di sini iaitu hak ijma' ulama, hak ittifaq ulama tak ada khilaf. Hak ittifaq ulama iaitu Quran, hadis, ijma', qiyas. Ni tak ada khilaf. Adapun yang lain lagi tu banyak yang hak mukhtalafih tu. Tengah berhujah di si mazhab ni tak mazhab ni, itu kalau kita nak panjang lebar kita ngajilah ilmu usul fiqh. Sebab ilmu usul fiqh ia hasil besarnya dalil nakli. Adapun mantik ia bahasnya dalil akli. Sebab itu dua-dua ning ya usul fiqh dengan mantik, kita sebagai pelajar, kita sebagai nak penuntut ilmu, nak tahu ahkam syar'i, nak tahu hukum Allah SWT. Tak apa tidak, ia kena boleh mengatasi dua ni. Al-mantik dengan usul fiqh. Mantik dalil akli, usul fiqh dalil nakli. Ni kita kik dalil, dua dalil yang kita kata. Kita ni sikit berhajat berdalil. Mana dalil? Kita tanya pula, kita nak ada dalil, kita ngaji lagi bab dalil. Dalil dia berapa? Apa makna dalil? Apa makna taklif dalil? Dalil ni ada berapa? Pada dalil pecah lagu mana? Dalil ni ada zon ke, ada yakin ke gapo dia? Panjang bahasa. Kalau gitu, jadi kalau kita kecek mana dalil tu, makna kita bukan tepat lah. Kita kerana apa? Kerana kita tak kerti lagi dalil tu apa dia hak sebenar. Tapi tu kalau kita tak kerti sungguh, kita senyap. Kita ambillah hak ulama wak syahadah. Kalau kita termasuklah fiqh, kita ambillah ulama fiqh wak syahadah dan kita tu. Betul gaduh dalil sebab hijau kita, sebab kita tak ngaji. Habis tu kita para penuntut yang dikasih sekali, kita kena ngaji. Kalau kita nak main dalil sungguh, kena berhenti mulai ilmu mantik, usul fiqh. Dua ilmu ni panggil ilmu sah, ilmu yang kedudukan tinggi. Oleh kerana dia bahas dalil. Lepas ni kita ngaji bab tanakuk. Tanakuk ni apa? Kerana sebagai wasilah, sebagai retak kita kata. Jalan ni untuk nak bisa tahap matlamat dalil akali. InsyaAllah kita ngaji al-ba' al-qiyas. Kata musannif kita lagi, masyartu tahaqqukit tanaqudi. Apakah syarat bagi nak tahqiqkan akan tanakuk? Syarat nak berlakunya tanakuk. Tu syarat dia. Jawab musannif, jim iza kanat qadiyatu syakhsiyatan. Sebab kita ngaji dulu qadiyah hamliyah, fi'il mawdu' ya ada syakhsiyah. Kita ni lupa asal. Hak asal yang mana kita belajar di sini ni, lajah ni kita kena duduk lepas kepala taruh. Lajah ni kita kena duduk tapak oleh otak kepala kita. Kita jangan lupa sebab hukum qadiyah ia bina atas qadiyah yang kita belajar dulu tu. Kalau kita tak erti, kita terlupa, kita tak belik, hukum ni pening. Hukum pening. Baik. Musannif kita kata ini, apabila ada qadiyah syakhsiyah. Apa makna qadiyah syakhsiyah? Yakni qadiyah yang mana maudhu' dia itu juz'i. Itu qadiyah. Itu panggil qadiyah syakhsiyah. Ataupun qadiyah makhsusah, boleh panggil juga. Au muhmalatan, ataupun qadiyah muhmalah. Apa makna qadiyah muhmalah? Yakni qadiyah yang tak ada sebutkan sur, yang tak ada sebut sur. Maudhu' dia kulli tapi tak ada royak. Tak ada royak sakat afraq dia tu semua ke setengah ke apa tak ada sebut. Maka dipanggil muhmal. Yang ni muhmal daripada sebut sur. Dua. Kalau qadiyah syakhsiyah dan qadiyah muhmalah, fala yatahaqqaqu tanaqudu, maka tidak berlakulah tanaqud, tidak berlaku tanaqud baina qadiyataini minha, di antara dua qadiyah daripadanya, yakni daripada syakhsiyah atau muhmalah. Kat situ tidak berlaku
illa bisyarti tasawihima, malaikat dengan syarat samalah kedua, yakni kedua qadiyah yang kita nak kata tanakuk tu, fil umuris samaniyati al mu'abbari anha bil wahdati, pada perkara yang lapeh, nah, yang diibarat daripada perkara bil wahdah, yakni dengan wahdah. Wahdah. Ni kita pakai kelimah. Kita pakai tindai kelimah Arab lah. Dia ibarat panggil wahdah. Ada lapeh wahdah semua. Dah. Mana satu wahdah pertamanya wahya hak lapeh tu. Umur. Wahya klik ada umur sama niah tu. Fil mawdu'. You kena satu. Lapeh satu. Lapeh tepat supo. Kita kata. Nah. Yang pertamanya fil mawdu'. Berartinya kita nak kata at-tanaqud di antara dua qadiyah, pertama kali kena supo. Supo ke apa? Supo ia menyalahi dah, yakni ia menyalahi pada ijab wasal dah. Tepat tak supo, kita kata syarat pertama kali dalam ta'rifnya nak panggil tanaqud, ia kena qadiyah saat itu mujabah sah, yakni isbat sah. Yang kedua salibah sah, yakni nafi sah. Ia kena isbat nafi. Kalau kita tak ada di situ dakwah, maka tak panggil tanaqud dakwah lagi. Tapi kalau kita dah dua tu, yakni ada ijab satu, ada isbat satu, yakni ijab, dan juga ada nafi satu, yakni sal. Nah, belum tentu lagi sebab ia ada syarat lain lagi, iaitulah kena ada lapeh pak supo. Yang pertamanya fil wahya, yakni umur samaniyah tu. Fil mawdu'i, pada mawdu'. Kena mawdu' sama. Tengok contoh kita. Mana mawdu'? Hasan, yang qadiyah pertama Hasan, mawdu'. Qadiyah yang kedua apa Hasan? Mawdu' sama ni. Ada yang kita katanya pada jumlah ni kita tak Ali akilun. Ali yang makan. Hasan laisa bi akilin. Adakah panggil tanaqud? Jawabnya tidak. Tak panggil tanaqud. Sebab apa? Sebab kita katanya Ali akil. Hak tu Ali. Hak ni Hasan. Ali makan, Hasan tak makan. Boleh jadi sungguh kedua. Boleh jadi bohong kedua. Boleh jadi sungguh sah, bohong sah. Sebab nak panggil tanaqud, ya syarat dia kena sungguh sah, bohong sah. Bidarurah. Dia tak boleh jadi sungguh kedua. Dia tak boleh jadi bohong kedua. Dia kena sungguh sah, bohong sah. Kalau kita kata Ali makan, Hasan tak makan, boleh jadi sungguh kedua. Boleh jadi bohong kedua. Apabila boleh jadi sungguh kedua, bohong kedua, itu luput, tak masuk dalam ta'arif at-tanaqud. Dengan sebab itulah wahdah makna pak sama pertamanya kena satu pada mawdu'. Yang ni mawdu' tu supo. Hasan. Yang Hasan Ali atau Hasan Muhammad tak boleh. Kalau mawdu' tak selarah, tak sama, maka tak dinamakan at-tanaqud. Itu yang pertama. Yang kedua pula wafil mahmuli, dan satu pada mahmul. Satu pada mahmul. Saat ni satu pada mawdu', yang kedua satu pada mahmul. Mana mahmul? Iaitu akil. Di sini kak ni. Akil, hak ni akil. Hak ni kita sekira lah dari sana ni makna nafi dah. Hak ni tatbik tarikh dah sebab hak ni isbat. Hak ni nafi. Dah. Sebab syarat hak ni saja tak memadai. Isbat nafi ni. Dia kena satu mawdu', syarat pertama. Yang kedua kena satu mahmul. Ada yang kita katakan Hasan akil. Yang kedua pula Hasan laisa binaimin. Hasan tak tidur. Hasan makan, Hasan tak tidur. Mujabah so ijab salibah so dah tu. Isbat so mana isbat? Hasan makan. So lagi Hasan tak tidur. Hak tu nafi. Kalau tu ta'rif tu panggil tanaqud, tapi tak boleh lagi. Sebab apa? Sebab kita tengok syarat mana kena satu kedok mawdu'. Dah satu dah. Mahmud satu lagi. Maka di sini Mahmud tak ada satu. Sebab hak ni Mahmud akil, hak ni Mahmud naim. Hasan makan, Hasan tak tidur. Boleh hadis sungguh kedua.
boleh dibohong kedua. Maka kita kata ihtimal sungguh kedua tu, maka tak masuk dalam ta'rif tanaqud. Dengan sebab itulah syarat dia kena wahdatul mahmul. Syarat yang kedua. Yang ketiga pula, wa fil makan. Yakni satu pada tempat. Satu pada tempat. Kita buat contoh. Hasan akilun fi apa? Fil bait, dalam rumah. Hak ni pun sama juga. Hasan laisa bi akilin fil bait juga. Kalau kita katanya Hasan akilun fil bait, Hasan makan di rumah. Hasan tak makan fil masjid, kita kata. Hak ni tak kita nakut sebab Hasan supa dah. Makan supa dah, makan tak makan supa dah situ. Nah, makan mahmu supa dah. Tapi tempat lain. Hak kata Hasan makan di rumah. Dengan Hasan tak makan tu disejik, tak supa. Apabila tak supa, boleh hadis sungguh kedua. Boleh hadis Hasan makan di rumah sungguh. Boleh hadis Hasan tak makan disejik sungguh. Boleh dibohong kedua. Apabila ihtimal sungguh dua bohong kedua, maka tak masuk dalam tanaqud. Dengan sebab itulah ulama katanya kena sana wahdatul makan, satu tempat. Tempat kena so. Nampak tak? Sepak kena so. Wa fil idafah. Wa fil idafah, dan pada sana. Guna sana. Kita katanya Hasan ibnu Ali. Hak ni pun Hasan kena ibnu Ali juga, baru panggil tanaqud. Kalau kita tahu Hasan ibnu Ali hak makan di rumah, hak ni Hasan ibnu Usman kita kata. Usman. Maka tak panggil tanaqud sebab idafah lah lain. Hak ni Hasan ibnu Ali makan. Hasan ibnu Usman tak makan. Tak panggil berlawan. Boleh disungguh kedua, boleh dibohong kedua. Maka apabila sungguh bohong kedua tu, dia tak panggil tanaqud. Tak panggil at-tanaqud fil istilah. Dengan sebab itulah ulama mantiq ia bersyarat kena wahdatul idafah. Pak Sana panggil idafah di sini mana? Idafah di sini, kerana idafah di sini iaitu hak kita ngaji makulah. Makulah tu idafah. Artinya kita tak ketika satu lagi, mereka kena kerti satu lain. Kita tak kerti kata kakak, mereka ada adik, seorang diri tu tak panggil adik akak, duduk sore kan. Duduk sore tu tak ada adik akak. Tapi mari yang kedua pak tu dengan cara otomatik dia ada kakak. Kenapa? Kerana ada adik. Adik tu dengan cara otomatik diri dia dengan adik sebab ada kakak. Jadi kita nak kerti seorang kata kakak, kena ada seorang lagi. Lepas kita nak kerti kata seorang lagi tu adik, kena ada seorang lagi, itu kakak. Berarti dua ni kena tupai pergi mari. Kalau duduk seorang, dia tak boleh panggil adik, tak panggil kakak. Seorang dia. Itu dipanggil idafah wasyarat. Maknanya kita nak erti dia, terdapat dia nanti satu lagi. Supaya kita suami. Seorang si Yusuf ni tu tak pilih, tak panggil suami. Tak boleh panggil suami. Tapi selama boy kahwin pak tu, akad nikah, pada masa yang kau tu lah dia pada suami. Kenapa dia suami tu? Kerana ada isteri. Begitu isteri tadi tu tak boleh panggil isteri. Kalau seorang dia tanpa ada seorang lelaki hak sah ni, hak panggil hak telah nikah dengan dia. Kalau kita katanya setelah mana sudah tu boleh panggil lah isteri. Jadi isteri nak pahal isteri tak apa, tidak kena pahal suami. Nak pahal suami tak apa, tidak kena pahal isteri. Berarti dua ni dipanggil idafah kena sana lagi mari. Tupai menupai lagi mari. Supaya kita kata pok dengan anak. Si Zaid kahwin dah tak ada anak lagi, tak lah ngepok. Tak lah ngepok. Apabila lahir pada masa itu panggil pok. Kerana apa ada anak? Anak saat itu. Kita panggil anak, mereka ada pok. Tak payah anak, mereka dengan pok. Sebab diri dia dengan sendiri tak boleh panggil anak kalau tak ada pok. Begitu juga pok kalau tak ada anak lah dengan pok. Berarti dua ni yang kena tutup. Itu dalam bahasa Arab panggil idafah. Yang satu idafah. Artinya kalau kita kata Hasan bin Ali tak makan
Pas kita nak panggil tanakut kena Hasan bin Ali juga tak makan, baru dia panggil tanakut. Kalau kita Hasan bin Ali makan, Hasan bin Yusuf tak makan, kita panggil belawai sebab orang lain. Sebab idafat lain. Tak panggil tanakut. Apabila tak panggil tanakut boleh disuruh kedua, boleh dibohong kedua. Pening juga. Nah, kalau kita tak usah ngaji ni. Wafil quwwah. Dan pada kuwah di sini kuwah. Ya tak? Kuwah di sini bukan dengan makna kekuatan. Kuwah di sini dengan makna kata istiadat, persiapan untuk nak berlaku apa sesuatu. Lawan dia bil fa'. Fa' ni selalu dah tengah duk buat dah. Jadi bil kuwah kena sama-sama kuwah. Kena sama-sama kata bil kuwah. Apa kita kata Hasan akilun fil bait bil kuwah. Bil kuwah di sini dengan mana tak ada makan lagi, tengah duk beli. Tengah duk beli tapi nak klik ke rumah. Tapi dia panggil akilun fil bait bil kuwah. Apa bil kuwah ni? Istiadat, persiapan untuk nak makan. Tak makan lagi. Hak ni pun kena bil kuwah juga ni. Baru panggil tanakut. Kalau kita kata hak ni bil kuwah, hak ni bil fa' tak panggil tanakut. Sebab bil kuwah tak ada buat lagi, tapi persiapan, mana sedia untuk nak buat satu-satu benda. Ada pun bil fa' buat selalu dah. Kalau makan tengah nak makan ngak nak mamuh kunyak-kunyak tu. Kalau kita minum bil fa' tengah nak minum gok-gok kita katanya. Kalau kita main bola bil fa' iaitu tengah nak sepak dung-dung tu. Yang lain kata bil kuwah kata main bola tu duduk tidur lagi. Tak sampai waktu lagi. Sampai waktu baru nak pergi. Kalau kos tu kita boleh hukum kata main bola juga. Tapi bukan bil fa'. Sebab bil fa' bohong. Kenapa bohong? Sebab dia duduk tidur. Ataupun dia duduk makan. Pas kita kata hukum main bola, ai bil kuwah, mana persiapan. Sebab tak apa masa lagi. Ada apa masa lagi, sebab kita sepak lah. Habis tu, dia kena satu pada kata kuwah sama kuwah. Begitu juga bil fa'. Fa' dengan fa'. Misalnya kita kata, akilun, Hasan akil bil fa'. Hak ni pun kena bil fa' juga. Barulah panggil tanakut. Bil fa' ni selalu dah. Pas kalau kita kata hak ni bohong, kita kata hak ni pula bohong. Hak ni sungguh. Hak ni sungguh. Hak ni bohong. Lagu tu. Kita tak boleh kata sungguh kedua. Dan juga kita tak boleh kata bohong kedua. Dia kena ada sungguh satu. Apabila kita tahu dah hak ni sungguh. Manakah satu lagi tu dengan cara otomatik bohong. Tu IP taruh lah. Dengan mana tak ada berhajat kada mikir banyak. Tak nak macam mikir titik. Wafiqul. Kul ni makna tu. Kalau kul dah. Kul di sini di kana kul di sini iaitulah himpun ni. Juz mana setengah. Dah. Kita kata gini. Kita katanya Hasan akilun. Akilu apa? Kul. Hasan makan semua. Akilu apa? Akilu kulli di. Kulli apa? Kulli khubz. Ni akilun. Ba. Masalah. Tak ada tanakut. Kalau kulakah. Yusuf makan semua roti. Yusuf tak makan semua roti. Kalau kita kata ba atau juz, mana kata Yusuf makan setengah roti. Makan bukan semua, setengah ya. Berarti kalau roti dah 5, dia makan 2. Tu setengah. Kalau setengah kedua. Kalau kul kedua. Dia tak boleh kata tu. Tu ni dia panggil apa? Dia panggil masalah wahda. Wa fi syarti, dan pada syarat. Syarat ke mana? Kita katanya. Syarat contoh kita katanya kita katanya in takum lam akum masalan. Nafisat. Syarat serupa ni. Syarat kena syarat serupa. Jika mu berdiri, aku berdirilah. Jika mu berdiri, aku tak berdirilah. Ikat cikgu ni. Berartinya kalau hak ni sungguh, kita tahu hak ni sungguh. Sadiqah. Qadiyah ni. Hak ni
kazibah. Ia kena satu syarat. Bolehlah kita kata syarat apa? In takul, syarat lain. Hak ni lain tak. Tak boleh hadis sebab syarat lain. Kita kata kalau mu makan aku berdiri. Kalau mu diri aku diri. Adakah berlawan? Tak panggil tanakub. Sebab apa? Hak ni syarat dia makan. Hak ni syarat dia berdiri. Syarat tak ada bersatu. Kena syarat kena satu juga. Cukup lapar. Ni dah panggil lapar dah. 1, 2, 3, 4. Okey. 1, 2, 3, 4. Bila guna? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan ni. Lebih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kira gitu. Kuafak ni kesal. Tengah pilih 2. Ala kulihar lapar sebut teh tapi bitahqiq at-tahqiq lebih. Boleh hadis 9 ni. Kalau bila suku-suku 9. Dah. Hak kata lapar saat ni tu apa panggil hak tak ada tahqiq. Mana hak tahqiq di si ulama mantik bukan sekadar lapar dak. Kena tak kira dah. Yang pentingnya kita tengok qadiyah, dua qadiyah tu serupa pada awal, yang bezanya iaitu lah kita katanya beza ijab wasab saja ya. Hak lain kena serupa habis. Tak kira serupa mahmud, serupa maudhu', serupa syarat, serupa makan, serupa zaman, serupa. Kena serupa lakon. Yang tak serupanya isbat satu jumlah, nafi satu jumlah. Dah. Dah kita kata hak isbat tu sadiq, hak nafi tu kazib. Sebab apa? Sebab kita katanya nak panggil tanakut ni, ia tak boleh sungguh kedua. Tak boleh bohong kedua. Ia kena sungguh bohong setelah mana kita kata satu ni sungguh, satu lagi bohong automatik. Habis dah. Fa syaksiyah nahwi misal ni. Syaksiyah nahwu Khalidun qaimun. Khalid ialah berdiri. Naqiduha lafenyo lawe bagi qadiyah ni ya Khalidun laisa biqaimin. Khalid tak berdiri. Ni Khalid berdiri, Khalid tak berdiri. Wabil aksi guna. Kita katanya Khalid tak berdiri. Lawe yang apa? Khalid tak berdiri. Nah, kita kata Khalid tidak berdiri. Lawa dia apa? Khalid berdiri. Apa mana hak sungguh? Boleh kita kata Khalid tak berdiri tu bohong. Maka Khalid berdiri tu sungguh. Lagu. Hak tak berdiri bohong, hak diri tu sungguh dengan automatik. Tu. Wal muhmalatu. Qadiyah muhmalah yang mana kita belajar lagi dah. Berarti qadiyah dapat bektibari maudhu'. Nah, bektibari maudhu'. Ada 4. Yang mana kita belajar lagi. Muhmalah contoh. Nahwu insan hayawan. Manusia itu pernah hidup. Akah ya apa? Nah, ialah al-insan laisa bihayawan. Sebenarnya kena boh naqiduha, moleknya sini kena boh dah. Kalau molek kali itu kita boh naqiduha. Disupo dengan atas tu. Tak saya boh tak ada apa sah juga. Dah. Lawainya lagi. Lawai bagi tu ialah insan laisa bihayawan. Dah. Wabil aksi dan dengan sebalik guna sebalik. Kita ambil ni tak depan. Ni. Ambil nafi tak depan. Al-insan laisa bihayawan di sini. Lepas tu naqiduha lawai bagi al-insan laisa bihayawan ialah al-insan hayawan. Kalau kita kata hak ni sungguh, al-insan hayawan sadiq, al-insan laisa bihayawan tu kadzib. Lagu tu. Sebab itu tak boleh sungguh kedua, dia tak boleh bohong kedua. Bila wa iza kanatil qadiyatu juz'iyatan aw kulliyatan. Saat ni dok bahas ke banyak-banyak tu qadiyah syaksiyah dengan muhmalah.
Lepas qadiyah ni ada dua lagi kan, iaitu kulliyah juz'iyah. Lagu mana pula habis itu musannif kita ya. Wa iza kanatil qadiyatu juz'iyatan. Apabila qadiyah saat ni juz'iyah, yakni hak sebut sur juz'i. Au kulliyatan ataupun kulliyah, yakni hak ada sur kulli. Ataupun dengan ada alif istighraq di mahmud di al-mawdu'. Fala yutahaqqaqut tanaqud, maka tidak berlakulah tanaqud baina qadiyataini, di antara dua qadiyah, minha nah lihat ni min al qadiyatain minha ay min juz'iyah atau kulliyah lihat situ nah illa bi syarti ikhtilaf fil kamiyah. Malaikat kena syarat, kena menyalahi juga pada kam. Akni dikane akni, ada dikane kamiyah ni ialah kulliyah wal juz'iyah, kena menyalahi dua. Jadi pertamanya kena menyalahi pada kaif, iaitu mujabah bahasa, salih bahasa. Yang kedua kena menyalahi pada kam, iaitulah kulliyah satu, juz'iyah satu. Ziyadatan, tambah ni sebagai tambah ala ikhtilafihima, atas menyalahilah kedua ini dua qadiyah fil kaif, pada kain tambah sikit pada menyalahi pada kaif. Oleh kerana pada ta'rif awal tu ikhtilaf qadiyataini bil ijab wassal, ada ulah ta'rif tadi kan, maka dikarenakan ijab wassal ialah kaif. Tapi kata ni dikarenakan aku iaitu dengan kaif al ijab wassal, jadi dua lah. Kalau qadiyah kulliyah dengan juz'iyah, berarti kena menyalah dua. Yang pertamanya kena menyalahi kaif, yang kedua kena menyalahi kam. Jadi dua, kena menyalahi dua perkara, kaif dengan kam. Habis atas ziyadah tu tambah, berartinya ada dasar dulu menyalahi kaif. Hak ni menyalahi kam ni tambah pula, jadi dua lah. Wa fi zalika, dan pada demikian itu, pada demikian katanya menyalahi, kita menyalahi apa dah, kam atau kam tu sebagai nak tambah atas menyalahi kaif tu. Dah arba'u suwarin, 4 rupa, tubik 4 rupa. Tubik 4 rupa. Mana 4 rupa? Iwak sing manakidul mujabatu akulliyah. Apakah nakid ni lawe bagi mujabah kulliyah? Lepas ni kita nak buat rumus. Kita ngaji lepas ni kita nak buat rumus. Tak mahirah kulliyah, mujabah kulliyah ataupun kulliyah mujabah, tukar sudah tak ada masalah. Kulliyah mujabah kau mujabah kulliyah tak masalah. Kalau kulliyah mujabah atau mujabah kulliyah, kita kahming kulliyah mujabah. Kasing kahming kuliah mujabah, kasing kuliah salibah, jingming juz'iyah mujabah, jingsing juz'iyah salibah. Napa dah tu? Jadi 4 ni. Lepas tu sikit tambah tak ada lagi tak itu. Qadiyah muhmalah pada hukum dia juz'iyah, bukan kuliah dak. Kerana apa? Kerana hak muhmalah afraq dia tu boleh hadis semua, boleh hadis setengah. Supaya kita katanya kita kata gini, kita katanya at-talibu najihun, pelajar dah. Makna semua pelajar. Tahun kita kat ahli legend, mana semua pelajar najah. Berarti afraq bukan semua dak, kita tak at-talibu ni tak cerak semua ke, sebab boleh bukan ahli istighraq sini. Pelajar najah. Kalau itu pelajar najah ni, kita kata semua pelajar najah, boleh ada juga setengah pelajar najah, boleh ada juga. Tapi kita kira yakin mana di antara setengah dan semua. Kita yakin setengah sebab semua tak boleh ada najah. Kita yakin hak setengah tu yakin, hak semua tu zon.
Apabila pergi berlawan zon dengan qat'i, maka kena dulu qat'i. Sabit itulah qadiyah muhmalah fi hukmi al-juz'iyah. Qadiyah muhmalah pada hukum dia tu juz'iyah, yakni hak yakin. Boleh juga nak hukum hak kuliah, tapi hak tu zon, tak ada yakin. Hak yakinnya juz'iyah. Sabit itulah dia kena bina tah hak yakin. Kenapa kena bina yakin? Kerana matlamat yang kita duk ngaji matik bab tasdik ni, iaitulah untuk kita nak binakan dalil akli ataupun nakli wikno. Jadi wikno. Kalau tidak gak jadi menyalahi, jadi apa? Jadi tak kena jadi salah kaedah. Itulah kita katanya hak muhmalah fi hukmi juz'iyah, sebab kita bina tak yakin. Kalau kita kata kuliah tu zon, sebab kita nak bina dalam akli ni, nak bina hak yakin, hak 1%, boleh kerana nak pergi guna hak besar kali, nak pergi guna dalam bab tauhid. Sebab bab tauhid ni kena bina dalam akli hak yakin ni, barulah diterima hak ni, hak syarat. Hak mana hak kita ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita dalil tak yakin tu, tak panggil dalil. Dalil kena yakin. Tak dibuat kira kalau tak yakin. Baik, kata musannif kita rahimahullahu ta'ala, apakah belawai bagi kah ni, kah min? Jawab dia ke apa? Jawab dia naqiduha, lawainya mudah juz'iyah. Bukan. Lawainya lawai bagi mujabah kuliah ialah as-salibah juz'iyah. Salibah juz'iyah kena ada jing sing. Mana tak tahu. Kenapa ngejing? Kuliah lawai dia juz'iyah. Mujabah lawai dia salibah. Isbat lawai apa? Nafi. Tengok contoh. Kullul insan hayawan. Kullul insan hayawan. Hak ni apa ni? Kuliah. Naqiduhu lawainya laisa ba'dul insan bihayawan. Laisa ba' ni lawai dia kul. Ba'du lawai dia kul. Laisa lawai dia isbat. Nampak tak? Kalau kita kata dua qadiyah ni, mana hak sungguh? Kita kata kulul insan hayawan sadiq. Maka laisa ba'dul insan bihayawan ni kazib dengan automatik. Kita nak kata dua qadiyah ni sungguh kedua, tak boleh hati. Cuba kita fikir. Kulul insan hayawan betul tak? Tiap-tiap semua manusia benda hidup. Yo, hak ni sadiq. Laisa ba'dul insan bihayawan. Tidaklah setengah manusia tu bukan benda hidup. Apa nak panggil apa? Bukan benda hidup. Tak ke hayawan tu jinsu fil insan. Pas kita kata bukan benda hidup, tak ada lah insan. Kalau gitu ni bohong. Hak ni kazib bidarurah. Hak ni sadiq. Habis kaedah dia. Kalau hak jing ming kasing. Manakidul mujabah juz'i, apakah nakid bagi mujabah juz'iyah? Yani belawai bagi qadiyah mujabah juz'iyah. Mujabah juz'iyah iaitulah kena kuada jing ming. Mujabah juz'iyah. Naqiduha lawainya, lawai bagi mujabah juz'iyah ialah as-salibatu al-kulliyatu. As-salibatu kulliyatu iaitu kena kuada kah sing. Ni. Kaf sing. Tengok contoh. Nahwu ba'dul insanu hajar. Setengah manusia itu batu. Naqiduhu belawainya la syai'a minal insan bihajarin. Tidak semua manusia itu batu. Pas kita kata makna sungguh ruang ni. Jadi kita kata ba'dul insan hajar. Hak ni kazib. Setengah manusia batu. Mana batu? Tak boleh ada manusia. Manusia batu ni benda suku-suku. Kita nak hukum tular ke mana? Kalau gitu hak ni bohong. Apabila bohong, hak ni sadiq bidarurah. Tengok tak percaya? Cuba kita tengok. La syai'a minal insan bihajar. Sadiq ke kazib? Baru kita tengok, ya betul.
Jadi hak ni sodik. Tidak sewaktu pun dari makna manusia itu batu. Makna tu kita nafi habis. Yusuf bukan batu, Muhammad bukan batu, Ismail bukan batu. Jadi semua anak cucu adik ialah bukan batu. Ialah bukan batu. Betul? Ya betul. Hak ni kazib. Itulah panggil tanakut. Setelah pula manakidus salibati akulliyati. Apakah belawai bagi salibah kulliyah? Mana salibah kulliyah? Iaitu kasing. Salibah kulliyah atau kulliyah salibah. Lawai apa? Lawai ialah nakiduha, lawainya, lawai bagi salibah kulliyah ialah al-mujabatu juz'iyah. Al-mujabatu juz'iyah iaitu jing ming. Ya sebalik dua ni, ya sebalik. Tukar. Nahwu la supa la syai'a minal insa bihajar. Tidak sewaktu pun daripada manusia itu batu. Jadi manusia bukan batu. Sungguh ke bohong? Kita tahu ni sodik. Nakidu lawainya, lawai bagi ni. Lawai bagi la syai'a minal insan bihajar ni. Ba'dul insan hajar. Kalau kita kata hak ni sodik tak ni, kita hukum dah hak ni sodik. Hak ni kita tak nak kira banyak dah. Kazib bidarurah. Pahala kita nak kira juga. Setengah manusia itu batu, betul ke? Tak, bohong. Deh. Kalau kita kira pun bohong juga. Sebab apa? Sebab misal ni contoh ni selarah, makna tak ada menyeleweng dengan atak deh. Akhir sekali daripada bak tanakuk manakidus salibati al-juz'iyati. Apakah lawai bagi qadiyah salibah juz'iyah? Ni salibah juz'iyah. Nah. Nakiduha lawainya, lawai bagi salibah juz'iyah ialah al-mujabatu akulliyatu, mujabah kulliyah. Iaitulah kena kata kah ming cukup pak kul hak syaksiyah mu malah duk mana? Oh, syaksiyah ni fi hukmi juz'iyah. Bagai muhmalah fi hukmi juz'iyah. Ada pun syaksiyah. Syaksiyah ni hak yakin. Tak ada ihtimal dah yang lain. Kalau bohong-bohong, kalau sungguh-sungguh tak ada bohong, tak ada ihtimal dah yang lain. Maka hukum dia supur dengan hak kul. Kul ni sebut apa semua afrad, tak ada kecak betul. Jadi supur dengan tak syaksiyah. Sabit al-syaksiyah fi hukmi kulliyah. Al-muhmalah fi hukmi juz'iyah. Sebab yakin juz'iyah. Walaupun akal kita boleh terima kul, tapi kul tu zan. Maka kaedah ni dia bina atas hak yakin. Bila. Contoh nakiduha al-mujabatu al-kulliyatu. Ialah mujabat kulliyah. Nahu laisa ba'dul insani bihayawan. Sodik kau kazib. Tidaklah setengah manusia itu menate. Bohong. Pas nak panggil gapo? Bukan menate pula. Astagfirullah. Tidaklah bukanlah setengah pada manusia itu benar hidup. Pas tak angin hidup pas kita ni gapo? Jadi bukanlah tak kayak kita katanya hayawan tu ialah jinsun fil insan. Berarti jinsun ni benar dakhil, benar dalam mah iaitu syai. Kalau tak ada dia binasalah sesuatu. Pas kalau kita kata tidaklah setengah manusia itu menate pakai apa panggil? Pon kayu, tunggu kayu. Oh, tu sabit itulah hak ni kazib, bohong. Apabila kazib, lawai bagi lai sabak ni, kalau kita tak kira pun sodik. Mana sodik? Sodik mana benar? Kul insan hayawan. Sodik. Dengan tak nak kira. Kalau kita nak kira, cuba tengok. Kul insan kau sodik sungguh kedak. Duk kata darurah tu cuba tengok. Takut silap apa. Dah. Bawa kita tengok. Kul insan hayawan. Semua afra insan itu hayawan hidup. Betul. Jadi hak ni sodik. Hak ni kazib. Dah. Jadi habis tanakuk. Jadi khulasah katanya. At-tanakuk lepas pada ni.
InsyaAllah lepas pada ni hingga setengah habis bab mantik. Qadiyah tinggal dapat. Yang pada awal tadi. Pada awal yang kita ngaji dulu. Qadiyah ada semua. Ada semua apa? Ada 10. Tapi hak ni tak dikira ni. Hak ni musannif kita lihat belakang tak dalam bahasa. Tidak. Jadi tinggal dapat. Apabila tinggal dapat. Ni. Pak ni. Muhmalah fi hukmi juz'iyah. Syaksiyah fi hukmi kulliyah. Apabila kita ambil syaksiyah ni sumak masuk le kulliyah, ambil muhmalah sumak masuk le juz'iyah, tinggal apa? Tinggal lagi pak. Mana pak? Kita tahu mana pak? Kulliyah mujabah 1. Kulliyah salibah 1. Juz'iyah mujabah 1. Juz'iyah salibah 1. Jadi semua pak. Semua pak. Sebab itulah pak tanakut tu pak tak ada. Tu yang saya buat ni. Mana pak? Kalau qadiyah pada awal dia kulliyah mujabah, maka tanakut dia ialah juz'iyah salibah. Kalau kulliyah salibah, tanakut dia ialah juz'iyah mujabah. Kalau qadiyah tak ni juz'iyah mujabah, tanakut dia ialah kulliyah salibah. Kalau kita katanya qadiyah tak ni juz'iyah salibah, tanakut dia kulliyah mujabah. Tengok tanakut B. Kah lawa jing, min lawa sing. Kah lawa jing, sing lawa mim. Jing lawa kah, min lawa sing. Jing lawa kah, sing lawa mim. Jadi semua ni tanakut tu pak rupa ni, tak ada dah yang lain. Sebab ia bina atas kata kulliyah mujabah ada 2, kulliyah salibah ada 2. Bukan. Qadiyah kulliyah dengan qadiyah apa dah? Qadiyah kulliyah dengan juz'iyah. Dua tu. Lepas tu hak lain kita tindai tah apa dah? Gi masuk muhmalah. Muhmalah fi hukmi juz'iyah, syaksiyah fi hukmi kulliyah. Tinggal pak. Karena apa? Karena tiada satu ada mujabah, ada salibah. Jadi pak tu lah. Jadi kalau kita ngaji kitab mana, kitab mantik mana pun bab tanakut ni. Pak tanakut ni, pak rupa ni lah. Kalau kita kata andai yang kita boleh satu jumlah, kita ni murid kita satu jumlah Zaidun, kita kata Zaidun qa'im. Pak tanakut je apa? Zaidun laisa biqa'im. Apa dah tu? Laisa biqa'im. Pahalu kita kata apa? Kalau kita kata at-talib najihun. Najihun. Tanakut dia apa? At-talib laisa binajihin. Ini Zaid laisa biqaimin. Ini at-talib laisa binajihin. Laisa binajihin. Maka hak tu hak kita kata apa? Hak muhmalah. Hak ni hak syaksiyah, hak ni hak muhmalah. Apabila muhmalah fi hukmi juz'iyah. Jadi at-talib laisa binajihin ni boleh hadis setengah, boleh hadis semua. Tapi kita yakinnya semua ada. Kita yakin setengah. Kalau semua tu zan. Kalau semua tu jadi tak yakin. Apabila tak yakin, kita binalah yakin, iaitulah tak najah ni sore cerak tak najah. Kalau semua belum tentu lagi. Sore tu cerak. Pas sore ni duduk dalam apa? Duduk dalam juz'iyah. Duduk dalam juz'iyah. Habis kat tu. Maka insya-Allah pada pengajian kali ini kita dah habis bab at-tanakut. InsyaAllah kita akan sambung pula pada hukum yang kedua. Yang ni hukum yang kedua adalah hukum qadiyah, iaitulah al-aqs. Maka dikarenakan akah yang kita akan belajar lagi pada term al-aqs al-mustawi. Oleh kerana akah jauh berbeza, tapi musannif ni sebut hanya so, iaitu al-aqs, iaitu kena pada al-aqs al-mustawi. InsyaAllah pada muhadarah qadimah. Maka sekat ni saja pada malam ni bahasa at-tanakut. Sekat ni saja. Akhir kali saya wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha sami'un bil ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.